Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi, kita bersua lagi di alam maya ini untuk kita belajar mata pelajaran pendidikan Islam, tingkatan 5 ini, bahagian akhlak. Kita akan masuk kepada pelajaran 18. Tajuknya adalah tawadhu'. Tawadu' bahasa Melayu, tawadhu' dalam bahasa Arab. Menzahirkan kesucian jiwa. Tawadhu' menzahirkan kesucian jiwa. Kita lihat kepada objektif pembelajaran, iaitu pertamanya mempelajari maksud tawadhu'. Yang kedua, menghayati contoh Rasulullah bersikap tawadhu'. Bagaimana contoh Rasulullah bersikap tawadhu'? Rendah dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengetahui hikmah bersikap tawadhu'. Hikmah dia, apa untungnya kita bersikap tawadhu'? Dan sebagaimana biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Tawadhu' ialah sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Sikap kerendahan hati kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kita merendah diri pastinya kepada Allah SWT kerana kita ni hamba dia, dan sesama manusia pun kita tidak bersikap angkuh. Kita tidak bersikap sombong dengan sesama manusia kerana sesama kita ni tidak ada kelebihan apa-apa pun. Tidak ada kelebihan apa-apa pun, melainkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang lebih, yang putih tak ada istimewa berbanding yang hitam, yang rendah tak ada, yang tinggi tak ada istimewa berbanding yang rendah. Semua itu sama di sisi Allah. Yang membezakan mereka ialah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada dalil naqli, dalil daripada Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma dalil naqlinya disebut wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu. Ini adalah merupakan satu hadis, potongan satu hadis, iaitu wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang itu merendah diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Kita merendah, merayu, memohon, menangis kerana kelemahan diri kita di hadapan Allah SWT, maka Allah akan angkat darjat kita. Allah akan muliakan kita, khususnya di akhirat kelak. Tengok lagi. An Iyad bin Himar. An Iyad bin Himar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah awha ilayya an tawada'u hatta la yabghiya ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah, awha ilayya, mewahyukan kepadaku, an tawada'u, nak suruh bagi tahu kamu semua, bertawaduklah kamu, merendah dirilah kamu, hatta la yabghiya ahadun, sehingga seseorang kamu tidak melakukan ataupun tidak meremehkan atau tidak menghina, tidak melakukan perkara yang buruk terhadap orang lain. Kamu tidak melakukan perkara yang buruk terhadap orang lain, wala yafkhara ahadun ala ahad, dan tidak juga menghina seorang terhadap seorang yang lain. Baik, Ustaz nak jelaskan sedikit. Di dalam buku teks diterjemahkan, jangan seseorang kamu menghina, jangan seseorang kamu disebutkan dengan seorang kamu jangan bersikap sombong dan jangan menzalimi atau jangan menghina orang lain. Terjemahan jangan itu adalah tidak tepat, kerana la di sini bukan memberi makna larang, tetapi la di sini memberi makna nafi, iaitu tidak
Jangan maknanya seorang itu tidak melakukan perkara yang menunjukkan dia tu sombong, tidak melakukan perkara yang boleh menghina orang lain. Baik. Itu mungkin kesilapan dari sudut typing ataupun tak terperasan benda tu mungkin boleh berlaku. Tawaduk Rasulullah SAW. Contoh, tawaduk dalam pergaulan. Walaupun punya kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong, menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Rasulullah SAW ini, walaupun kedudukan yang tinggi mulia, Rasulullah tidak sombong. Rasulullah SAW, macam mana kita nak katakan tidak sombong? Jumpa kanak-kanak pun, Rasulullah dahulukan ucapan salam. Membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Kalau orang yang hebat kadang-kadang dia lalu di satu tempat, dia tak nak bagi salam dengan orang. Ini ada penyakit dalam hatinya. Tak nak bagi salam dengan orang dan dia nak orang yang bagi salam dengan dia. Begitu. Itu antara ada sikap sombong dalam diri. Jadi tak kiralah kita siapa, kalau kita pergi ke suatu tempat, maka kita ucapkanlah salam kepada orang yang kita jumpa dengannya. Kita kalau boleh cuba untuk dapatkan kita dulu yang memberi salam. Sistem ini kadang-kadang Ustaz rasa bila mana kita lihat kepada apa yang berlaku dalam kelas agak macam terbalik sedikit daripada apa yang sepatutnya kita lakukan. Orang yang sedikit patutnya memberi salam kepada orang yang ramai. Orang yang baru datang memberi salam kepada orang yang telah berada di tempat itu. Itu yang sepatutnya. Akan tetapi, bila mana kita lihat kadang-kala bila guru masuk kelas, Ustaz nampak di situ alangkah baiknya kalau guru yang memberi salam kepada para pelajar, kerana guru baru masuk ke situ, guru pula berseorangan, pelajar-pelajarnya ramai. Dengan itu pelajar-pelajar dapat dia merasakan kalau masa ketika itu dia sedang terleka, maka dia akan kembali ke tempatnya, menjawab salam dan kemudian sama-sama berdoa untuk mendapatkan untuk diterangkan hati dan dimudahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Walau begitu, kita lihat mungkin oleh kerana tingginya penghormatan para pelajar ini kepada guru-guru, maka mereka yang lebih dahulu memberi salam kepada guru mereka. Baiklah. Itu sebagai satu selingan sahaja. Tawaduk Rasulullah dalam rumah tangga. Membantu menguruskan rumah tangga. Menampas lipa, menjahit pakaian, melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga. Ini apabila para sahabat tanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana Rasulullah SAW ni duduk rumah? Maka Sayyidatina Aisyah jawab, Rasulullah macam orang lain lah. Dia bantu, dia buat ni, dia buat tu, dia bantu isteri dia untuk melakukan kerja-kerja di rumah. Baik, tawaduk ketika makan dan minum, tidak pernah mencela makanan. Rasulullah tidak, kalau makan, Rasulullah tak kata makan apalah, tak sedapnya macam ni tak ada. Jika baginda tidak suka, baginda akan meninggalkan tanpa menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Kalau orang makanan yang Rasulullah makan tu tak sedap, Rasulullah makan tu tak sedap, Rasulullah tidak akan mengutuk, tak akan bagi tahu tak sedap ke apa. Kalau tak nak, meninggalkan ni maksudnya bukan bangun lari. Meninggalkan maksudnya Rasulullah tak makan. Sebab apa? Rasulullah tak suka. Rasulullah tak suka kepada makanan tersebut. Satu kisah lah yang Ustaz nak ceritakan di sini pada hari ini. Satu ketika ada seorang datang bertemu dengan Rasulullah dan bagi sejenis buah. Ketika itu Rasulullah SAW berada dengan para sahabat. Minta kepada Rasulullah untuk makan. Rasulullah pun ambil buah tu, Rasulullah makan. Kemudian ada beberapa biji lagi. Rasulullah ambil, Rasulullah makan sampai habis. Rasulullah tak bagi pada para sahabat. Sahabat menjadi pelik. Sahabat yang melihat pada ketika itu pelik. Kenapa Rasulullah ni? Biasanya kalau sikit pun dibagi dengan kami. Kenapa Rasulullah ni makan seorang diri je, tergamaklah makan seorang diri. Begitulah gamaknya perasaan para sahabat. Maka setelah orang itu pergi, Rasulullah memberitahu sebenarnya buah yang dibawa tadi terlalu masam. Rasulullah bagi tahu. Sebab itu aku tidak menawarkannya kepada kamu. Aku takut nanti kamu akan memberitahu bahawa buah itu masam dan orang yang memberi tadi akan terasa hati.
Jadi Rasulullah makan tadi kenapa? Makan dalam keadaan tahan masam tadi supaya orang yang bagi tu tak terasa hati. Orang bagi mungkin dia tak tahu buah tu masam. Kalau bagi dengan para sahabat, takut-takut nanti ada yang makan, Allah masamnya kenapa kau bagi macam ni buah? Dah terasa hati orang tu. Jadi itu, lihatlah bagaimana Rasulullah SAW sikapnya dalam pergaulan setiap masa, menunjukkan bahawa baginda merupakan seorang Nabi yang diutus, mempunyai akhlak yang begitu tinggi, begitu mulia, yang mana kita sepatutnya mengikut setiap inci apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW itu. Okey, hikmah bersikap tawaduk. Membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Kita ni bersikap tawaduk, maka lama-kelamaan kita akan jadi terbiasa dengan sifat-sifat yang baik ni. Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana sentiasa bersyukur. Orang tawaduk ini dia tak minta lebih-lebih. Ada cukup-cukup, ada tak apa. Dia cari, tapi kalau tak dapat, nak buat macam mana? Dia terima sahaja ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Lagi dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Dia bila mana orang yang tidak sombong, sentiasa merendah diri, orang akan suka dengan dia. Kerana dia tidak menyakiti orang lain. Membudayakan sikap rendah diri demi kepentingan Islam. Jadi kalau kita ni berendah diri, bukan sahaja orang Islam. Orang bukan Islam pun mungkin akan nampak eloknya akhlak orang-orang Islam ini. Kemungkinan juga mereka akan tertarik dan akan memeluk agama Islam kerana sifat baik yang ditunjukkan oleh orang Islam kepada masyarakat, sama ada sesama Islam ataupun bukan beragama Islam. Soalan keempat. Sifat tawaduk merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Berdasarkan penyakitan di atas, bagaimanakah amalan sifat tersebut boleh memberi kesan kepada masyarakat? Okey, jadi dia dah guna bagaimana tawaduk memberi kesan kepada masyarakat. Okey, kita lihat jawapannya macam mana. Kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmoni. Kerana anggotanya tidak bersikap sombong. Kesannya, pergaduhan dalam masyarakat dapat dielakkan. Kesimpulannya, kita hendaklah membudayakan sikap merendah diri agar Islam dipandang mulia. Ustaz ulang sekali lagi. Kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmoni. Kerana anggotanya tidak bersikap sombong. Kesannya pergaduhan dalam masyarakat dapat dielakkan. Yang banyak bergaduh tu adalah kerana sombong, kerana tak nak dengar kebenaran. Sebab itulah berlakunya pergaduhan. Kesimpulannya kita hendaklah membudayakan sikap merendah diri agar Islam dipandang mulia. Okey, kita dah sampai ke penghujung. Sebagai penutup, sebagaimana biasa, pesanan Ustaz, jawablah soalan di bahagian deskripsi, like, share, subscribe, dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.